السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi peluang dan ruang untuk kita hadir ke rumah Allah dan kita duduk seketika untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan perkara-perkara agama. Dan insya-Allah kita pada malam ni kita akan kongsikan lagi sunnah-sunnah ataupun perkara-perkara sunat yang berikutnya yang mungkin kita terlepas pandang. Kita masih lagi menggunakan kitab kita ini 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kian dilupakan. Dan pada pertemuan yang lepas kita kongsikan berkenaan dengan bacaan ataupun dalam bacaan dalam solat sunat subuh yang boleh kita lakukan ataupun yang boleh kita jadikan sebagai add-on, penambah pahala kita di samping kita solat sunat subuh tadi. Yang semua kita tahu bahawa solat sunat subuh tu sama ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ataupun hadis-hadis yang lainnya berkenaan kehebatan solat subuh. Jadi hebatnya solat sunat subuh tu menjadi satu motivasi kepada kita untuk kita berusaha supaya kita tidak meninggalkan solat sunat subuh. Sekalipun mungkin kita terlewat bangun, kita masih lagi ada peluang untuk kita qada sama ada selepas daripada solat fardu subuh ataupun selepas daripada solat fardu subuh ataupun pada waktu duha. Dua-dua tu boleh. Yang penting diberi keharusan kepada mereka nak buat begitu bagi mereka yang biasa solat sunat subuh. Bagi kita yang baru nak berkenalan dengan solat sunat subuh, maka kata ulama tak digalakkan kita qada begitu. Cuma kalau nak qada tak ada masalah, boleh saja sebagai satu motivasi kepada kita. Baik. Dan kita kongsikan berkenaan dengan di samping kita solat sunat subuh, kita juga kita juga membaca ataupun mendapat pahala add-on dengan kita membaca ayat-ayat yang disarankan untuk kita baca dalam solat sunat subuh. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan kongsikan lagi berkenaan dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam kita membaca Al-Quran sama ada dalam ataupun luar solat, maka di sana digalakkan untuk kita berinteraksi dengan ayat tersebut. Sebab ayat Al-Quran ni dia bukan satu hala. Maknanya dia bukan surat daripada Allah satu hala, tidak. Dia memang untuk manusia. Dua hala, conversation. Bila conversation ni sembahyang tu idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Apabila salah seorang daripada kamu sembahyang lebih-lebih lagi, maka dia dianggap sedang berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Yunaji bermunajat, maknanya dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara pribadi dia. Baik. Jadi antara komunikasi kita dalam solat ialah kita baca ayat Quran. Maka dalam ayat Al-Quran tu ada beberapa perkara soal jawab, maka kita perlu memberi respon. Baik. Jadi pada malam ni tajuk kita, topik kita ialah berdoa, bertasbih, berta'awuz ketika membaca ayat-ayat tertentu. Baik.
Ini disandarkan kepada satu kisah ataupun yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Katanya apa dia? Hadis ni panjang, kita baca sikit aja. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha al-Baqarah faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha rak'ah famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin biha tasbihun tasabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Baik, maksudnya satu malam aku solat bersama dengan Nabi dan baginda memulakan bacaan dengan membaca surah Al-Baqarah selepas Fatihah lah tu, bukan terus baca, bukan terus baca Allahu Akbar kemudian Alif Lam Mim, tak, selepas baca Fatihah dalam solat malam ni, yang kita panggil tahajud, yang kita panggil qiyamul lail. Baik, jadi bila Nabi mulakan surah, baca lepas pada baca Fatihah, mulakan baca surah Al-Baqarah, Huzaifah kata Nisa lagi ni habis dia akan rukuk pada ayat yang 100, habis 100 ayat dia rukuk lah. Macam tu lah biasa Nabi SAW kalau sembahyang subuh pun paling panjang 100 ayat. Jadi Huzaifah pun dah agak 100 ayat tu rukuk lah tu. Nah, baik. Namun rupanya baginda meneruskan solat sehingga aku berkata dalam hati mungkin baginda akan baca surah ini satu rakaat. Jadi habis surah ni berkali 100 pun tak habis juga, tak rukuk juga. Maka dalam hati dia kata mungkin nak habiskan surah ni kot. Habiskan surah 286 ayat. 2 juzuk setengah, 2 juzuk apa nama ni suku. Nah, 2 juzuk suku lah nak sebutnya. Sudah dia kata. Kita kalau kena begitu pun dia juga. Macam saya ada semayang malam tadi di satu tempat masjid, Pak Imam baca surah Kahfi. Baca surah Kahfi, bermula awal surah Kahfi lah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kita ingatkan 10 ayat nak baca, rupanya sambung lagi. Ya Allah, panjang. Sama-sama tak ingat. Imam tak ingat. Ya tak? Jenuh dia berhenti lama. Ada makmum tegur. Kita malah dah kalau kita tegur nanti dia sambung balik bacaan, kita buat diam. Nah, buat diam tu makmum tegur. Tegur tu dia tak berapa ingat juga. Tak ingat dia lama tu, kemungkinan kita harap ya Allah tolonglah biar dia rukuk. Duduk sekejap rukuk, alhamdulillah, makbul doa dalam solat. Nah, kalau kita pun kena dalam 2 muka surat pun dah ketal lutut dah, apatah lagi kalau ni 2 juzuk, 3 juzuk ni, 3 juzuk. Masuk juzuk yang ketiga, ketal lututnya. Baik. Namun baginda meneruskan lagi solat, habis surah Al-Baqarah pun terus lagi. Ya Allah, kata Huzaifah ibn Yaman. Dia kata namun rupanya baginda meneruskan bacaan dengan surah An-Nisa, kemudian surah Ali Imran dengan bacaan yang nada dia tu dia punya tidak laju. Tak baca laju. Kalau kita laju okeylah juga, macam kita tengok yang orang semayang apa dia tu, yang semayang tarawih tu. Nah, negara jiran kita, Allahu Akbar, bodin, amin. Cepatnya. Nah, gaban pun tak secepat tu. Gaban 0.05 saat. Nak bertukar dia tu kan. Kita zaman budak-budak dulu tentu ingatlah gaban tu. Polis angkasa gaban. Dia bertukar tu berapa 0.05 saat, tapi nak hantar baju angkasa dia apa semua tu dalam slow motion lah. Nah, baik. Nak sebut apa dia, Nabi ni baca dalam keadaan bukan jenis fast track dah. Biasa aja baca. Allahu Akbar. Kalau baca biasa tu biasanya 1 juzuk 45 minit. 2 juzuk sejam setengah. Masuk juzuk yang ketiga tadi mungkin dalam 15 minit. Oi, lama dah tu. Nah, tu dia, Allahu Akbar. Jadi sejam setengah diri saja. Lenguh lah. Itu belum lagi kalau imam berdoa panjang lebar pula, lenguh kita nak angkat tangan. Nah,
Lenguh pula nak angkat tangan. Sebab tu kadang-kadang saya punya Maulana masa saya belajar di Pakistan dulu, Maulana Syekhul Tirmizi yang mengajar Sahih Tirmizi pada saya dan juga Sahih Muslim, bahagian yang kedua Sahih Muslim. Maulana Kamaluddin Al-Mustarsyid, dia kata doa yang paling panjang dalam Al-Quran apa dia? Dia soal kita kata wallahu alam, tak tahu dah, ingat. Kita pun sebutlah apa nama ni, doa dalam surah Ali Imran. Ali Imran. Dia kata tak dalam surah Al-Kahfi, ada Al-Kahfi pula tak. Al-Baqarah dia kata. Al-Baqarah apa dia? Kalau kita berdoa bersama dengan jemaah, jangan panjang lebar. Cukup dengan doa yang jami' mani', yang merangkumi semua, kata dia. Itu apa dia? Yang kita disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dia kata tu paling panjang doa kalau kau jadi imam. Saya masih ingat pesan dia pada saya gitu. Jadi kita sekarang ni kalau saya jadi imam, confirm doa pendek je. Itu dia. Apa dia? Sebab takut langgar arahan Maulana kita. Dia pesan begitu. Tapi kalau orang lain jadi imam, terpulang lah. Itu sebab apa dia? Sebab masing-masing lah. Nak sebut apa dia? Nak sebut dalam tempoh sejam 45 minit Nabi SAW beri rakaat pertama. Cuma kita punya konklusinya nak sebut dalam apa bincangan kita, tajuk kita ialah Nabi apabila sampai ayat yang berbentuk tasbih, Nabi SAW akan bertasbih. Contoh apa dia? Bila malaikat sebut qalu la ilma lana innaka وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا. Bila ada perkataan subhana, maka Nabi pun akan sebut subhanallah. Nabi akan sebut ayat tasbih, Nabi akan sebut subhanallah. Begitu. Begitu juga ayat yang berbentuk bisualin. Bila berbentuk supaya Allah minta, supaya kita ni minta. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila baca ayat tu, maka Nabi SAW, Allah kata apabila hamba-Ku tanya padaku gitu begini, kemudian Allah kata apa dia? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, maka sahutlah seruanku. Maka Nabi SAW minta dengan Allah SWT, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu contoh. Tak disebut apa yang disebut oleh Nabi. Cuma Huzaifah kata Nabi akan minta begitu. Ayat bila ada permohonan, ayat yang berbentuk permohonan, maka Nabi akan mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha, apabila melalui bertemu dengan ayat yang adanya isti'adzah, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Jadi Nabi berkomunikasi, respon terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita mungkin kata tak apalah, Nabi dia faham, orang Arab memang faham, tak apalah kita ni. Kita ni tak tahu apa. Orang baca Quran pun kadang-kadang kita pun orang kata semua Allah, kita Allah. Jadi dia panggil ikut budaya orang Arab. Kena qari tu napas panjang, dalam satu napas saja duk baca Fatihah tu daripada Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, kita Allah.
bukan sebab ayat tu, sebab nafas tu. Nah, kadang-kadang jadi gitu kita. Bukan kita lah, orang Arab tu tak. Kadang apa nama duk sebut tentang azab yang pedih, kita pun tak tahu apa. Toyib, tak tahu apa. Nah, apa nama ni? Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Toyib kita pun tak. Apa yang toyib tak tahulah. Nah, baik. Allahu Akbar. Kadang-kadang jadi begitu. Nah, sahabat saya pernah duduk di Mesir dulu. Bila ada kematian, mereka akan panggil qari-qari untuk baca Quran. Kita pakai kaset di surau masjid je. Kalau dengar apa nama bacaan mengaji di masjid di surau pada waktu bukan waktu azan, kita kata siapa pula mati. Kita pakai kaset aja. Nah, dia tak live. Akan dijemput qari datang ke rumah tu, ada dia panggil minasah dia, ada podium dia khas untuk dia baca Quran. Sepanjang tu orang datang, ada kemah apa semua datang ucap takziah. Nah, sambil-sambil minum kopi. Banyak begitu minum kopi duduk, nak sambil layan rokok sebatang dua. Jadi pakat yang duk baca. Itu antara ada teguran daripada ulama Mesir, kata jangan jadikan benda tu sebagai hiburan semata-mata. Sebab apa dia ni, orang duk mengaji, kita duk apa nama cakap ikut dam, jumpa dengan member lama, sambil dia tu ada teh, ada minuman, ada itu yang Imam Syafi'i marah sangat tu. Nah, benda-benda gitulah. Bukan datang nak membantu si mayat, bukan datang nak baca Quran kepada si mati, tak, tapi datang nak bersembang. Tu yang Imam Syafi'i marah, berkumpul begitu. Nah, kalau datang nak baca Quran untuk si mati, nak baca tu, silakan dah. Nah, kadang kita kena faham juga kenapa Imam Syafi'i kata begitu. Walau bagaimanapun kita nak sebut apa dia, respon kita Nabi SAW bila ada ayat yang berbentuk permohonan, berbentuk nikmat, Nabi akan minta, Nabi akan beri respon terhadap apa yang dibaca, apa yang didengar. Kadang-kadang kita pun bila dengar pun begitu juga. Sebagaimana kalau kita bila dengar Pak Imam, kadang-kadang benda asas sajalah. Kalau kita tengok dalam kitab ataupun buku yang disusun ataupun yang disunting balik, dihimpunkan oleh Syekh Ustaz apa namanya, Hazir Al-Bindani, Hazri Al-Bindani, orang Pendang tu, dalam panduan solat jemaah. Solat jemaah, panduan imam dan makmum, dalam tu dihuraikan berkenaan dengan ayat-ayat yang kita patut bagi respon. Contoh apa dia? Contohnya yang mudah-mudah ajalah, yang kita sebut alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka kita sebut bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ataupun kita sebut bala pun okey dah. Mana-mana ayat yang ada alaisa, maka kita pun sebut bala paling kurang. Bukan bala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana, yang paling muktamad keputusannya? Maka kita kata ya, memang begitulah keadaannya. Begitu juga kalau kita baca di surau-surau di masjid sekarang ni, alhamdulillah ada bacaan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga akhir ayat tu apa dia? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah tanya tu. Di akhir ayat tu Allah tanya, qul ara'aytum, apa pandangan kamu? In asbaha ma'ukum ghawra, sekiranya mata air kamu tu kekeringan. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah yang mampu membawakan kepada kamu air yang boleh memancarkan mata air itu, memancutkan mata air? Allah tanya, siapa yang boleh datangkan mata air? Kita pun sadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah. Allah tanya, kita kata betul. Macam juga orang tanya apa nama, betul ke apa yang aku dengar? Nah, sadaqallahul azim. Nah, orang tanya betul ke berita tu? Kita pun kata yalah,
Iyalah, apa iyalah? Tak tahu apa. Jadi maknanya Allah tanya kita, kita tak jawab. Kita jawablah. Contohnya dalam satu tafsir, contoh tafsir Al-Jalalain disebut, paling kurang kita sebut Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Bila Allah tanya siapa yang mampu untuk mengeluarkan balik mata air tadi, maka kita sebut Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan kepada sekalian alam. Kita jawab begitu. Barulah sadaqallahul azim. Barulah betul, barulah kena dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi mungkin oleh kerana ialah anak kita mungkin kurang memahami ayat Al-Quran sebab bukan bahasa kita. Itu biasa, nak buat macam mana. Cuma mungkin bermula daripada malam ini, kalau kita baca ataupun mana-mana ayat yang kita jumpa, yang kita dengar pun, kita boleh bagi respon. Walaupun bukan kita yang membaca, tapi kita mendengar bacaan, maka kita boleh memberi respon. Baik, mungkin kita semua dah tahu dah benda-benda begitu. Hanya sebagai ingatan untuk kita bersama. Baik. Jadi persoalan dia, berdoa, bertasbih, berta'awuz, meminta perlindungan ketika membaca ayat tertentu, adakah dalam solat saja ataupun luar solat? Sebagaimana yang disebut dalam hadis ini, Huzaifah kata Nabi dalam solat. Jadi adakah dalam solat saja? Tak. Boleh saja. Di luar solat lebih-lebih lagi. Nah, adakah solat sunat saja? Sebab ni adalah solat sunat. Bangun qiyamul lail kan, tahajud kan, solat sunat. Tak, solat wajib pun dia juga. Itulah dia panggil kaedah ataupun cara ulama membuat konklusi, kesimpulan terhadap sesuatu hadis. Dia bukan terikat pada masa tu saja. Kalau hadis tu, kalau kita ni ada orang yang literal, maknanya kalau hadis sebut begitu, begitulah kita faham. Tak luar daripada tu dah. Itu dia tak panggil faqih, dia tak panggil fiqh. Fiqh ni ialah kita ada satu garis panduan, daripada situ dikembangkan pemahamannya. Baik. Macamlah kita juga bila pak kita kata tolong bawakan air. Minta bawakan air ni, dah haus tekak lah pula kata dia. Jadi takkan dah anak tu bawa guna baldi kot. Takkan bawa botol aja bapak bagi botol kat bapak. Mesti dah letak dalam gelas, bawa kepada bapak. Takkan nak tadah dengan tangan, takkan nak bawa baldi. Itu maksud dia panggil kefahaman dia. Daripada perkataan yang satu tu kita faham apa dia. Bawa air, faham bawa air, mesti dah daripada bawa air tu takkanlah suakan air tuang kat bapak begitu atas kepala dia. Tak. Baik. Allahu Akbar. Itulah cara para ulama memahami dasar-dasar agama. Baik, katanya lagi, habis di situ. Kita masuk kepada beberapa persoalan, isu yang lainnya. Benda-benda sunat juga ni. Benda sunat yang berikutnya, topik yang kedua yang kita nak bincangkan dalam bab berkenaan dengan solat ini. Berkenaan dengan solat, sebab berkenaan dengan solat ni bukan kita nak bincang tentang rukun, bukan kita nak bincang benda-benda sunat, sunat apa, sunat hai'ah ke sunat apa, tak, kita tak bincang yang tu. Kita bincang berkenaan dengan aksesori dia. Baik. Topik yang berikutnya, membaca surah Al-Ikhlas setelah membaca surah yang lainnya pada setiap rakaat. Ni isu utama juga ni. Macam mana kita tu? Setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas pula. Ataupun dalam 2 rakaat pertama solat, lepas daripada 2 rakaat pertama tu kita baca surah. Lepas baca surah ataupun ayat tu, kita tutup bacaan kita dengan surah Al-Ikhlas, barulah kita rukuk. Tu dia 2-3 persoalan tu. Baik. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله أخبروه أن الله تعالى يحبه.
Katanya cerita ni Nabi SAW, kata Aisyah, Nabi mengirim seseorang untuk memimpin satu ekspedisi ketenteraan, gerakan ketenteraan. Dalam solat mereka, dia selalu, oleh kerana pemimpin, ketua batalion, ketua batalion jadi pak imam juga. Hebat tu. Tak, ketua kagat ni kan. Kagat lah kita lebih kurangnya. Dan dalam solat dia menjadi imam dan selalu membaca qul huwallahu ahad ketika mereka kembali. Jadi setiap sembahyang tu baca je qul huwallahu ahad. Jadi setelah kembali mereka laporkan amalan ini kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, tanyalah kepadanya atas alasan apa dia membaca surah itu. Mereka pun bertanya, dan lelaki itu menjawab, kerana dia merupakan sifat Ar-Rahman, dalamnya terdapat kandungan sifat-sifat Allah. Saya sangat suka untuk membacanya. Maka secara spontan Rasulullah bersabda, beritahu kepadanya bahawa Allah amat mencintainya. Jadi kisah ni disebut Nabi hantar seorang menjadi ketua kepada gerakan ketenteraan, dan bila jadi ketua dia jadi pak imam untuk solat. Dalam jadi imam solat dia baca ni mesti qul huwallahu ahad setiap rakaat pula tu. Maknanya mungkin setiap rakaat yang solat jahar baca qul huwallahu je. Tu dia. Lalu bila kembali orang pakat mengadu, "Wahai Rasulullah, dia ni apa benda dah baca qul huwallahu aja." Baca Fatihah, lepas pada tu baca ayat lain, kemudian tutup pula qul huwallahu. Gitu. Orang pakat mengadu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jenis orang yang bukan terus menghukum. Sebagaimana kita tahu, mungkin ambil daripada pedoman Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan alaihissalam, apabila satu ketika Nabi Daud ni dia peruntukkan waktu siang dia kata ni untuk manusia. Apa sahaja yang berlaku, nak keputusan, nak kira bicara mahkamah dan sebagainya, siang hari, malam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia beribadat, dia punya mihrab dia. Bila beribadat tu, satu kali tempat dia tu didatangi oleh dua orang tiba-tiba. Seorang tadi ada kata malaikat, ada kata betul manusia. Nabi Daud alaihissalam bila disebut orang tu sebut yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qaum. Nabi Daud alaihissalam ketika mana dia memberi keputusan penghakiman terhadap dua orang, yang mana nafashat fihi ghanamul qaum. Satu pengembala kambing dia ni makan ternakan yang lain, makan ternakan pula dah, makan dia panggil kawasan orang lain. Satu. Yang kedua, kisah di mana ada orang tu 99 ekor kambing dengan seorang ada seekor kambing. Yang seorang ni kata apa dia? Wahai Nabi Daud, dia ni ada 99 dah. Kita ni ada seekor kambing ni aja. Tu pun dia nak ambil juga. Nak ambil juga kambing kita ni. Allahu Akbar. Disebut pada Nabi Daud. Nabi Daud apa dia? Nabi Daud bila dengar begitu ada 99, lepas tu nak ambil lagi yang orang punya yang seekor ni, Nabi Daud kata hang ni memang tak patut sungguh. Tak boleh nak ambil. Nabi Daud kata kau ni tak boleh nak ambil. Yang ni hak dia dah ambil. Kalau ambil juga akan ada tindakan daripada kerajaan sendiri. Tu dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Allah tegur macam mana? Allah tegur apa dia? Allah tegur bahawa apa dia? Wahai Daud, yang kau duk terus bagi keputusan tu pasal apa? Bagi keputusan terus ni pasal apa? Tanpa tanya dah yang orang 99, walaupun nampak pada zahirnya kambing dia banyak, tapi cuba tanya. Ya tak? Tanya. Bila tanya balik, rupanya
Orang tu curi kambing kawan ni. Kawan ni ada 100 ekor, dia curi seekor. Lepas tu orang tu nak ambil balik, dia kata, apalah hang dah ada 99, buat apa lagi nak ambil seekor ni? Tak. Jadi walaupun nampak pada zahirnya orang tu ada 99 dah, kena dengarlah juga penjelasan tu. Jangan duk dengar daripada yang ni saja, nampak pada zahir ada seekor aja. Lepas tu yang ni nak ambil pula yang seekor tu. Jangan tengok pada zahir aja, tengoklah juga penjelasan daripada yang kedua. Kena dengar dua-dua pihak. Barulah betul. Ni kita tidak dengar satu pihak buat keputusan, dengar satu pihak buat penghakiman. Tak jadi begitu. Lalu Nabi Daud AS, Nabi Daud apa dia? Ditegur oleh Allah. Sebab itulah Nabi Daud dia sujud masa tu. Bila tu? Waktu duha. Yang kita duk kata sembahyang duha tu kan. Daripada Nabi Allah Daud AS. Ada kata dia sujud pada waktu antara maghrib dengan isyak. Yang tu yang jadi solat awabin. Solat yang kita katakan solat awabin 8 rakaat. Baik. Masing-masing ada cerita lah. Tak apalah cerita tu nak sebut. Nabi SAW dia kata, tanyalah dia dulu kenapa dia buat begitu. Mengadu-mengadu juga, lapor-lapor juga, tapi kena tanya kenapa dia buat begitu. Dia baca qul huwallah aja setiap rakaat. Begitu. Baik, lalu bila ditanya dia kata aku suka ayat ni. Suka pasal apa dia? Pasal adanya sifat Allah. Maka Nabi SAW kata kesan daripada tu baca Allah sayang dia, masuk syurga lah maknanya tu. Jadi kalau nak masuk syurga, Pak Imam kita bacalah banyak-banyak surah Al-Ikhlas. Dah habis panjang, berikan masa kepada jemaah baca Fatihah dulu, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tarik begitu, makmum pun lega dengarnya. Makmum pun lega kan. Kita tak macam tak inquiry dah. Kalau imam baca qul huwallah sekarang, kita cukup suka dah. Tak ada apa dah kitanya. Umat Islam dulu aja pasal apa dia? Qul huwallah tu pendek sangat. Mungkin tak ada feel. Maksudnya tak ada nak menghayati ayat Quran, dah habis dah. Kalau kita sekarang alhamdulillah. Bukan moga-moga walaupun kita sebut alhamdulillah tu, moga-moga dengan awal-awal ni kita suka begitu dengan sebab pendek, tapi lama-kelamaan moga-moga kita suka dengan sebab kandungan dia, dengan sebab isi kandungan dia. Baik. Allahu Akbar. Ni ada kisah yang panjang lagi. Kisah yang panjang ni tadi ringkas aja cerita. Kisah panjang ni ada daripada Anas bin Malik, katanya kita baca dia punya terjemahan. Seseorang daripada Ansar mengimamkan mereka di Masjid Quba. Ni cerita bukan di kawasan tentera dah, bukan gerakan ketenteraan, tapi di Masjid Quba. Masjid Quba pun tuan-tuan, ya Allah, dapat pahala besar orang yang solat di Masjid Quba, terutama pada hari Sabtu. Baik, katanya seseorang dari kalangan Ansar mengimamkan mereka di Masjid Quba. Setiap kali dia membaca surah dalam solatnya, dia akan mulai dengan baca qul huwallahu ahad sehingga selesai. Kemudian dia membaca surah lain. Tu dia. Yang ni kita kurang sikitlah kalau Pak Imam gini kan. Mula-mula kan nak baca qul huwallah saja. Habis lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan dah baca qul a'udzu birabbil falaq, tiba-tiba baca alif lam mim. Patu tilka ayatul kitabil hakim. Sudah kata ni bukan surah Al-Baqarah ni kalau macam ni dah. Surah Al-Baqarah lain macam katanya. Sudah dah. Kita pula jadi gelabah lagi kalau imam buat begini lah. Kalau ikut daripada cerita hadis pertama tadi, nampak gayanya macam seronok dah. Tak, biarlah Pak Imam baca qul huwallah setiap rakaat, suka juga. Tapi yang ni tak. Baca Al-Ikhlas, kemudian baca yang lain pula. Kemudian dia membaca surah lain, dan itu dilakukannya pada setiap rakaat. Sembahyang jahat 2 rakaat pertama memang begitu dia buat. Allah. Maka para sahabat pun membincangkan benda itu dan berkata, engkau telah membaca surah ni, kemudian dan engkau berpendapat bahawa surah ni tidak engkau anggap cukup sehingga kau baca surah lain. Dia kata, ingat tu baca surah ni, lepas tu rasa cukup dah, tapi
Pasal Pak Imam rasa macam tak cukup lagi, duk baca surah lain lagi buat apa, kata dia. Itu dia. Padahal ni jemaah maklumlah, jemaah pun ahli juga. Ahli fiqh juga. Belajar fiqh juga. Dia kata apa dia? Dia kata padahal sebenarnya cukup aja engkau membaca qul huwallahu ahad ataupun kau meninggalkannya. Padahal nak baca qul huwallahu ahad pun dah cukup dah. Sempurna dah, rukun apa semua sunat pun dah sempurna dah. Ataupun tak nak baca qul huwallahu, baca ayat yang kita nak baca tu. Jangan main-main tak ada. Main dengan jemaah ni. Bukan calang-calang jemaah ni. Macam kita di sini lah kan. Alhamdulillah sini semua orang berpelajaran, masya-Allah. Padahal sebenarnya jawab lelaki itu, saya tidak akan meninggalkannya. Tak. Saya tak akan meninggalkannya. Nak jadi. Jika kamu suka aku jadi imam, aku akan buat. Namun jika kamu tak suka, aku tinggalkan. Dia kata kalau nak saya jadi imam, saya akan baca. Kalau tak nak saya jadi imam, saya letak jawatan, tak apa, ambil orang lain. Kata dia. Begitu. Dia pun tegas juga. Kemudian dia kata apa dia? Ketika itu para sahabat memandangnya. Dia tengok je. Tegas juga Pak Imam, nampak gayanya tak jalan. Padahal orang alim dah tu. Contoh tak? Kita suruhkan orang alim dah tegur tu. Baik. Dia adalah seorang yang paling baik menjadi imam. Nak suruh dia ni, kalau dia jadi imam, kita sedar dengan bacaan dia. Kalau dia tak jadi imam, kan dapat orang lain pula jadi imam. Kita dengar pun, ya Allah, rasa macam apa dia, dengan bacaan entah apa-apa tu, ya Allah, rasa sakit telinga mendengar kadang-kadang. Kalau dengar suara dia, okey lah. Jadi oleh begitu, tak ada cara lain jumpa Nabi SAW. Dan Nabi bertanya, bila cerita pada Nabi kata, wahai fulan, apakah yang mendorongmu enggan menerima cadangan kawan-kawanmu? Pasal apa ni tak nak terima cadangan ni, nak baca juga qul huwallah ni beserta dengan surah lain? Kata lelaki tersebut, wahai Rasulullah, saya memang suka surah tu. Memang cukup suka pada surah tu. Sebab itulah nak jadikan pembuka dan penutup. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW kata, itu akan menyebabkan kamu masuk syurga. Surah tadi menyebabkan masuk syurga. Jadi bacalah kita. Bacalah surah tu setiap kali sembahyang. Sebab tu setiap kali sembahyang kita baca qul huwallah aja kan. Sebab kita nak masuk syurga lah kan. Niat kita nak masuk syurga, begitulah tuan-tuan. Walaupun member sebelah kita kata, aku dengar kau baca qul huwallah aja sepanjang masa surah solat sunat, moga-moga masuk syurga, kata dia. Moga-moga masuk syurga dengan sebab kita baca surah tadi. Allahu Akbar. Baik. Habis dia itu panjang kita rasa baca madam ni. Kemudian lagi katanya yang terakhir, 3 perkara kita bincang malam ni. Yang pertama berkenaan dengan respon ataupun interaksi kita apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sama ada di luar solat ataupun dalam solat, sama ada solat wajib ataupun solat sunat, sama ada kita dalam solat tu kita solat seorang-seorang ataupun kita solat secara berjemaah. Maka kita dibenarkan untuk apa dia? Untuk memberi respon terhadap ayat-ayat yang kita dengar, tetapi dengan syarat kita menyebutnya, responnya dengan bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu, tak boleh bahasa lain, tak boleh bahasa itu. Itu dia, tak boleh bahasa lain. Jadi nak kena belajar, kena hafal lah juga jawapan-jawapan tu. Biasalah hafal lah jawapan. Macam saya dulu tuan-tuan, masa saya nak di Mesir dulu, kalau di Malaysia bahasa Inggeris saya tak pernah dapat A. Tak pernah dapat A. C pun tipis-tipis saja. Tu masa duduk di Malaysia. Pergi ke Mesir, di Universiti Al-Azhar ni, antara syarat dia ialah ambil jurusan bahasa selain bahasa Arab. Ramai di kalangan orang Arab dia ambil bahasa Perancis. Bahasa Perancis, France. Kita pelajar Malaysia ni ambil bahasa Inggeris. Sesuai dengan pak kita kan, bahasa Inggeris dia. Mesir ni mungkin sebab jajahan Perancis dulu kan. Jadi bahasa Perancis lah dia ambil. Sekarang pula rasa menyesal, kenapalah aku tak ambil bahasa Perancis dulu. Boleh juga tak? France de Jean. Boleh juga baca gitu kan. Tapi semua dia panggil apa nama ni, masuk periksa, dapat apa dia tuan? Dapat A tu. Pasal apa dia?
Pasal masuk periksa ni ada 5 aja karangan dia. 5 karangan ni kita kena hafal. Saya hafal 1. Dulu. Nah, tu dia. Hafal aja. Jadi tuan-tuan, apa masalahnya kalau kita tak itu bahasa Arab pun tak boleh nak bercakap Arab, kita hafal aja perkataan tu. Bala wa ana ala zalika minasyahidin ke, ataupun bala, ataupun Allahu Rabbul Alamin dalam surah Al-Mulk tu ke, hafal aja lah tuan-tuan. Mudah saja. Nak cerita begitu lah. Orang pun terkejut, kita dah dapat A bahasa Inggeris. Dapat A bahasa Inggeris. Cuba bercakap sikit. I don't know. I can speak little aja. Begitulah. Jadi nak sebut apa dia? Nak sebut tentang kita boleh mampu menghafal benda-benda sebegitu untuk menambah baik ibadat kita, insya-Allah. Dan yang kedua, kita bincang berkenaan dengan bacaan, ataupun kita boleh add on bacaan kita, pahala add on dengan kita kepilkan surah Al-Ikhlas dalam bacaan surah kita selepas daripada bacaan Fatihah dalam solat kita tadi, sama ada solat sunat ataupun solat wajib. Lepas pada sama ada sebelum kita baca surah lain ataupun selepas daripada kita baca surah lain. Kedua-dua riwayat tu ada. Jadi maknanya bolehlah lepas pada ni. Cuma pastikan kalau kita jadi imam, baca Al-Ikhlas tu baca sekali sudah nah. Mungkin kita sembahyang witir pada bulan Ramadan saja, lepas surah Al-Ikhlas kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan? Kebanyakan kita amalkan ketika solat sunat witir pada bulan Ramadan, iaitu kita baca tiga qul dengan dimulakan dengan surah Al-Ikhlas, kemudian 2 surah berikutnya iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, itu saja yang kita kongsikan pada malam ni. Kita akan masuk dalam perbincangan yang baru selepas daripada ini, iaitu bacaan-bacaan berkenaan memperbanyakkan doa keampunan di antara kedua sudut, iaitu di antara kedua sujud, dan juga perbincangan topik-topik yang lainnya, insya-Allah. Sebagaimana kita sebut, kita bukan bincang berkenaan dengan solat secara detail, tetapi kita bincang add-on dalam solat, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ni boleh kita amalkan dan boleh kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang mungkin tidak ada bersama dengan kita pada malam ni. Maklumlah banyak bercuti kita sekarang ni kan, di Pavali lagi, itu lagi, ni lagi, banyak lagi nak bercuti kita. Maklumlah langkah panjang. Wallahu alam. Insya-Allah, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insya-Allah selepas daripada azan nanti ada sedikit perkara yang saya nak maklumkan, insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu untuk beri laluan kepada azan lah ya. Kalau jam saya tu dah masuk waktu dah.
Nah. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan tadi rasanya nak bedah, tapi saya sebutkan satu perkara lagi. Tajuk topik ni yang ringkas ini, iaitu memperbanyakkan doa keampunan di antara kedua sujud. Biasanya masa sujud tu kita sebut subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal azim. Nah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Baik. Tapi dalam ni disebut antara lain yang boleh kita baca ataupun yang kita doakan di dalam sujud kita ialah dengan kita memperbanyakkan doa keampunan. Ini satu benda yang penting jugalah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita semua tahu yang pernah Nabi sebut, nanti hadis-hadis ke depan Nabi sebut di antara kita ni kadang-kadang melakukan 2500 kesalahan sehari semalam. Apa dia kesalahan tu nanti kita akan pada tempat dia sampai, insya-Allah kita akan kongsikan benda tu. Jadi oleh sebab hampir 2000 lebih kita lakukan kesalahan sehari semalam ni, maka antara cara kita nak hapuskan kesalahan kecil kita tadi ialah dengan kita memperbanyakkan doa keampunan dalam sujud. Baik, katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain rabbighfirli rabbighfirli. Antara kedua sujud bila Nabi sallallahu alaihi wasallam antara bukan sujud antara dua sujud, maknanya duduk antara dua sujud. Maaf. Dan mungkin saya sebut antara dalam sujud tadi. Ni antara dua sujud, maknanya duduk antara dua sujud. Biasanya kita baca apa dia? Biasanya kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, 8 perkara yang kita minta. Namun di sini kita hanya minta satu aja. Minta satu daripada 8 tu, fokus. Mungkin dalam salah satu daripada sujud antara dua sujud kita tu, yang duduk antara dua sujud yang terakhir. Mana rakaat terakhir dia tu? Sujud, dia duduk antara dua sujud. Yang sujud kedua kemudian tahiyat tu kan. Mana duduk antara dua sujud tu yang terakhir tu, maka kita banyakkan bacaan. Katanya apa dia? Mengucapkan rabbighfirli. Kalau kita sebut 8 kali pun dah menyamai dengan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi kita sebut rabbighfirli 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 rabbighfirli. 8 kali kita sebut rabbighfirli pada duduk antara dua sujud yang terakhir. Supaya apa dia? Supaya kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh amalkan dalam solat isyak kita sat lagi. Mungkin kita boleh terus amalkan. Moga-moga kita dapat manfaat dalam sebutan kita tadi, insya-Allah. Jadi 3 perkara yang saya sebutkan ataupun yang kita bincang pada malam ni berkenaan dengan respon terhadap ayat-ayat yang kita baca dan kita dengar. Yang kedua berkenaan dengan bacaan surah Al-Ikhlas dalam solat kita, sama ada sunat ataupun wajib. Dan yang ketiga kita bincang, kita banyakkan doa keampunan di antara dua sujud
lebih-lebih lagi pada sujud ataupun antara dua sujud, duduk antara dua sujud yang terakhir dalam rakaat sebelum kita sujud terakhir dan seterusnya tahiyat. Moga-moga kita mampu amalkan, kita dapat update ataupun kita upgrade kita punya amalan bacaan duduk antara dua sujud kita, insya-Allah. Jadi untuk itu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri mohon maaf. Dan sebelum akhirnya saya mohon 1 minit saja tuan-tuan, sebagaimana biasa kita dah ni nak sekolah dah ni, anak-anak masing-masing nak sekolah dah. Tuan-tuan mungkin anak dah besar dah, tapi anak-anak saya masih kecil lagi nak masuk sekolah dah. Jadi apa nama ni, nak dapatkan belanja lebih sikitlah, nak tampung segala yang kurang dan sebagainya. Bagaimana biasa saya bawa pau frozen untuk jualan. Bolehlah tuan-tuan membantu dengan beli satu plastik, satu bungkus tu ada 6 biji dengan satu jenis inti saja pada satu bungkus. Jadi pilihan intinya ada ayam, ada daging, ada kelapa, ada kaya, ada kacang merah, dan ada 5 jenis lah. InsyaAllah tuan-tuan boleh ambil. Kalau tak bawa duit macam biasalah boleh transfer, ambil gambar tu boleh transfer, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada yang sudi membeli dan juga membantu. Moga-moga Allah Subhanahu Taala kurniakan kebaikan kepada semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.